Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 28 Oktober 2020 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Memasuki era digital, Kerajaan Sarawak kini menggandakan usaha untuk memartabatkan pendidikan dalam kalangan generasi muda sebagai salah satu usaha menjadikan Sarawak sebagai negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, generasi muda pada masa kini perlu dilatih dan didedahkan dengan aplikasi teknologi supaya lebih bersedia menghadapi cabaran pada masa akan datang. A lot of people were saying, nanti pakai digital, orang tidak ada kerja. Because all done by machine. But then you ask, this machine will create new job. So our student must be trained and they must be taught the new job that is available in the market. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian bangunan Riam TVET dan bangunan serbaguna Riam di Miri pada Selasa. Ujar beliau, dengan peluasan penggunaan teknologi, institusi pendidikan di Sarawak digalak menggunakan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah seiring dengan trend global. Sekarang semua pakai digital, robotik, automation dan juga macam tadi whiteboard. Whiteboard is electronic board sekarang. Saya sudah tengok Chung Hua School, dia sudah pakai whiteboard. Kalau dia mau belajar mathematics, then you have mathematics platform keluar. Dia ada graph, dia ada square, you just use your finger and then they can explain to you how it derive a figure electronically. Dulu pakai dasta, sekarang mana ada tag hilang, pakai finger saja. This is a new way where people teach the student. Berita seterusnya. Kerajaan Sarawak sentiasa mengiktiraf dan mempertahankan hak rakyat ke atas tanah adat Bumiputera NCR sekiranya tuntutan adalah sahih mengikut perundangan. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, kaedah pengukuran tanah NCR telah dilaksanakan sejak tahun 1960-an lagi melalui program-program seperti Operasi Penyelesaian, Pengukuran Bahagian 3 Kanun Tanah Negeri dan Pengukuran Kampung Tradisional. Luas kawasan tanah NCR yang semua dapat disukat ialah lebih kurang 260,000 hektar ataupun 642,460 hektar dalam tempoh 50 tahun. Lebih kurang purata cuma dalam 5,200 hektar satu tahun. Jadi tanah adat Bumiputera ini bukan saja terletak di kawasan Selangau ini, di kawasan Tamin ini, berselerak di seluruh negeri ini. Dan saya telah membagi keputusan supaya kita bantu semua daripada Kuching sampai Terawang. Beliau berkata demikian dalam Warta Rizab Komunal Bumiputera di bawah Seksyen 6 dan Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri bagi kawasan Selangau. Terdahulu ketika berucap, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Christopher Gira Sambang berkata, Kerajaan Sarawak telah meluluskan projek rakyat berjumlah 75 juta ringgit semasa walkabout Ketua Menteri di Pekan Selangau pada Mei 2018. Projek naik taraf jalan Posesium lebih kurang 13 km dengan peruntukan sebanyak 17 juta. Begitu juga projek membina waterfront di Selangau lebih kurang 5 juta. Begitu juga projek membina stadium Selangau lebih kurang 8 juta. Begitu juga naik taraf membina baru pejabat daerah Selangau 3 tingkat lebih kurang 5 juta. Begitu juga projek naik taraf jalan di Kremona lebih kurang 2 juta. Begitu juga di membina Dewan Tongah
lebih kurang 500,000. Itu antara proyek rakyat yang diluluskan oleh Yang Hormat Ketua Menteri, dan sekarang kebanyakan masih dalam pembinaan dan juga siap dalam masa terdekat. Manakala bagi seorang penerima geran tanah Seksyen 18 menyingtakin merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri di atas kerja-kerja penyukatan tanah yang dilaksanakan. Dari duka perintah tu lah. Akan aku tunggu. Terima kasih mayu-mayu mengatur perintah. Akan kita jam mereka kita mengajar. Kali kita iban anak lain lah. Kita perintahkan lupa kalian. Terima kasih mayu. Seterusnya, Tuan Rumah Maran Entili dari Ulu Selangau Muka yang menerima warta Seksyen 6 turut berharap inisiatif penyukatan tanah tersebut diteruskan kepada rakyat. Jadi kami itu merasa gagal benar hati. Lapan sudah diberi perintah Seksyen 6 tu. Jadi kami itu ya ke dia tu kami sikit alu minta utai tu terus ke perintah. Ngadu ke utai tu ngagai Seksyen 18. Jadi kira kami beri besar terima kasih ya ngagai perintah dan sebagai Kepala Menteri Datuk Abang Jo ya ke itu kilame kami ke mendak sesuai yang benar kita itu ialah. Berikut pula, pembinaan Dewan Sembahyang Aman bernilai RM500,000 di bawah projek Program Transformasi Luar Bandar RTP Dun Pantai Damai kini siap dan boleh digunakan untuk kegunaan penduduk. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, pembinaan Dewan tersebut telah disenaraikan sebagai projek pertama dibina di Dun Pantai Damai apabila RTP mula dilaksanakan pada tahun 2016. Jadi antara perkara pertama yang saya cadangkan untuk sembahyang aman adalah Dewan. So awal lah 2015 dan 2016. Jadi saya bincangkan dulu bersama dengan JKK awal among the first Dewan dibuat lah pas pertama itu awal. Mana perancangan Dewan itu lebih kurang 4 tahun lepas. 2016 lah tahun kedua. Tapi sebab oleh masalah teknikal. Biasa sebut masalah teknikal, perlu saya jemput dia. Masalah teknikal dari segi siting tampak tanah dah ada, tapi seni dah mula sudut nun ke situ. Jadi kesalahan 3-4 kali berpindah tapak. Semasa majlis penyerahan Dewan Sembahyang Aman kepada pengerusi JKKK Taman Sembahyang Aman, beliau meminta JKKK Taman Sembahyang Aman menubuhkan satu jawatan kuasa bagi mengurus Dewan itu supaya ianya ditadbir dengan baik dalam jangka masa panjang. Manakala laporan di Sarike, pemimpin di peringkat akar umbi harus peka dalam memastikan polisi dan agenda kerajaan dapat disampaikan kepada rakyat. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talib Saleh berkata, JKKK termasuk Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum telah diamanahkan untuk melaksanakan tugasan dan tanggungjawab masing-masing. Ada macam-macam lah. JKKK, Jabatan Kuasa Kementerian Keselamatan Kampung. Jadi oleh sebab itulah dalam keadaan sini politik hari ini kita seharusnya memantapkan lagi jendera yang sudah ada. Jendera yang sudah ada supaya mereka kita mempunyai tanggungjawab untuk menjalankan tugasnya yang mana. Berucap semasa program kepolisan komuniti daerah Serike pada Selasa, beliau turut menggesa pemimpin di peringkat akar umbi menggunakan teknologi terkini seperti aplikasi WhatsApp, Facebook untuk menyalurkan maklumat agar tindakan segera dapat diambil. Selanjutnya di Serembu, program kepolisan komuniti merupakan satu entiti penting bagi memerangi gejala dadah termasuklah kejadian kes pecah rumah, ragut dan jenayah kecil-kecilan yang sering berlaku dalam masyarakat. Justru Adun Serembu Miro Simoh berkata, kepolisan komuniti amat diperlukan bagi membantu pihak polis yang tidak dapat bergerak secara menyeluruh dalam menjaga keselamatan dan keharmonian rakyat. Dan kita melihat community policing merupakan satu entiti penting dalam masyarakat. Ya? Kalau saya melihat balik what is community policing is about, we become a police to ourselves. Karena kita tidak mampu untuk bergantung sepenuhnya kepada kemampuan PDRM.
Kalau setakat ini nisbah satu polis di Malaysia ini menjaga, kata silap saya, dalam 12,000 penduduk kan. Macam anggota di bawah berapa saja, tidak sampai 100 orang. 150 orang menjaga bau lebih kurang dalam 60,000 orang. Semasa Majlis Perasmian Penangguhan Program Community Policing Sesi 3 Peringkat Daerah Bau 2020 pada Selasa, beliau turut menyeru para peserta untuk berkongsi maklumat dari program tersebut supaya masyarakat tidak takut untuk memberi maklumat mengenai sebarang kejadian jenayah kepada pihak polis. Seterusnya mengenai peranan golongan wanita di peringkat akar umbi yang harus diketengahkan dalam usaha memupuk perpaduan dan keharmonian rumah panjang. Menurut Adun Meluan Roland Duat Jubin, beliau mahu melihat wanita di kawasan itu memegang jawatan sebagai ketua masyarakat dan ketua kaum mahupun sebagai kaunselor. Aku kan mendak kita kena tu maju. Tapi kita mendak lama tu. Bila pemimpin bersama rakyat, siapa berlaku Pak Astrom itu, malah tu rumah, malah puluh. Tapi hari ini YB mengubah langkah dan cara. YB kan rindu berjakut di depan. Madah ke nama pembangunan aktiviti atau kerja orang Hindu demi masa depan. Orang Hindu, gila YB akan berfikir. Orang Hindu tahu jadi puluh, orang Hindu tahu jadi konsular, orang Hindu tahu jadi terumah. Bercakap semasa melancarkan Majlis Perasmian Biro Wanita Nanga Ijit Munus Entabai di Julau, beliau menambah golongan wanita juga perlu mempelajari kemahiran baharu supaya mereka dapat menjana lebih banyak pendapatan untuk diri, keluarga dan rumah panjang masing-masing. Sekian edisi petang bersama saya Fidai Hanan dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya dalam edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.